Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah ayat yang ke-171 muka surat 26 surah Al-Baqarah. Jumpa minggu lepas sampai 170. Itulah. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Alhamdulillah. Tengok ayat ayat 171 ini perbandingan ayat zajrah ni, ayat teguran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbandingan. Allah menegur golongan-golongan engkar, Allah menegur golongan-golongan yang tak berapa nak ikut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah buat satu perbandingan dengan golongan-golongan ini. Kita tengok 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul lazina, dan permisalan, masalah kita pun misal juga, dan permisalan ataupun perbandingan untuk orang-orang yang kafaru, dan permisalan untuk orang-orang yang kafir. Tapi kalau kita bunyi kafir ini, jangan kita anggap kafir Hindu Buddha tu. Kafir di sini ialah kafir orang yang menolak kebenaran. Satarul haqqa inadah. Kafir ini ialah orang yang tolak kebenaran. Al-Quran kata sekian, dia buat sekian. Itu dipanggil orang yang tolak kebenaran. Jadi itulah kafir sebenarnya. Jangan kata kita nak orang Islam tak kafir, bukan. Kalau kita tolak perkara-perkara akidah, tolak ayat-ayat Al-Quran, kita pun termasuk golongan munafik. Yang ni golongan kafir, bawah lagi pada golongan kafir. Kalau dihukum neraka paling bawah sekali. Itu bahaya ni. Bahaya. Jangan anggap kita dah dianugerahkan kelebihan menerima Islam turun-temurun. Kita anggap kita Islam selama-lamanya. Di sini, kafaru di sini ialah orang yang tolak kebenaran. Maknanya, Allah buat teguran dengan beri permisalan. Misal iaitu orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat Allah tadi, engkar dengan kebenaran tadi. Bagaimana? Kita tengok minggu lepas dah ayat terakhir. Dia refer ataupun dia rujuk pada ayat yang sebelum tu. Ayat yang sebelum itu ialah untuk golongan-golongan engkar ini. Bila kita ajak dia kepada beriman kepada Allah,
ajak dia mengaji, ajak dia mengamalkan sunnah. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah kamu pada apa yang Allah turunkan. Yakni Allah turunkan Al-Quran. Kita ajak dia supaya belajar Al-Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Bila beramal dengan Al-Quran, otomatik beramal dengan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi dan sahabat. Itu ajakan kita. Jadi golongan-golongan ini bila diajak kepada buat perkara-perkara sunnah Al-Quran dan sunnah ini, maka apa kata mereka? Dia tak nak. Ataupun dia tangguh. Ataupun dia dengan sombong dia kata apa? Qalu bal. Mereka berkata tidak. Atau mereka senyap. Atau mereka buat cerita lain. Tapi mereka tak nak. Kenapa? Dia kata ni, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tak nak ikut sunnah ni. Kami nak ikut ajaran tok nenek kami. Tengok ni. Dia mendahului akal. Dia mendahului hawa nafsu. Kita ajak belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis dengan beramal. Tapi dia kata, kami nak ikut ajaran tok nenek kami. Pasal takkanlah tok nenek kami buat perkara-perkara salah. Takkanlah ustaz-ustaz yang turun-temurun daripada tok nenek kami itu beramal benda-benda yang tak sahih, mustahil. Kamu, macam itulah. Bila Nabi ajak mereka, mereka kata mereka dah lama dah mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba Nabi nak ajak mereka kembali kepada ajaran dalam Al-Quran ini. Mereka mahu remeh dengan Nabi. Pasal mereka rasa amalan-amalan mereka jauh lebih hebat, lebih benar daripada apa yang Nabi cuba ajarkan kepada mereka. Sama tak? Sama di mana-mana pun. Pasal nak ajak orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang Nabi amal ini susah. Pasal mereka rasakan amalan-amalan mereka dah benar dah. Walaupun ajaran tok nenek ini ada dua bahagian. Satu betul, satu tak betul. Tapi dalam kes ini Allah buat umpamaan. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Ataupun tok nenek kamu itu dia belajar tak ikut Quran sunnah pun, dia amal dia kamu nak ikut juga. Maksudnya Allah membantah golongan-golongan ini. Dia beramal hanya berprasangka sahaja amalan-amalan tanpa mengaji apa yang benar daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ataupun sunnah ini. Wala yahtadun. Maka mereka tidak petunjuk daripada Allah sebenarnya. Sebab tu mereka jawab macam itu. Ajak macam mana, hantar WhatsApp macam mana, hantar Telegram macam mana pun tak nak. Kami dah tahu dah. Alah, setakat belajar tadabbur Quran apa sangatlah. Dia rasa macam tu. Kami ada benda penting lah. Kami ada sekian-sekian, ada sekian-sekian. Semisal dengannya. Pasal dia rasa tak perlu. Dia rasa, alah kadar cukup lah kita hidup dunia ni. Dia tak nampak kehebatan, keberkasanan dan Quran sebagai petunjuk dia tak nampak. Berulang-ulang kali bertadabbur Al-Quran supaya Allah memasukkan perasaan, menunjukkan kebenaran, menunjukkan kecintaan Allah. Tak nampaknya tu. Dia nampak ala kadar saja. Ini masalah kita pasal syaitan yang membisik pada mereka tadi. Jadi untuk golongan inilah ayat tadi Allah buat permisalan. Wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang tolak kebenaran tadi. Ajak belajar tak nak, ajak beramal dengan yang benar, yang sunnah tak nak. Bagaimana Allah perumpamaan? Tengok kamathalil ladzi, tengok ni. Seperti umpama, seperti misalan. Kamasali seperti mathali, seperti perumpamaan allazi, orang-orang yang iqu, berteriak. Orang Kelantan panggil berteriak ni menangis. Jangan kata orang Kelantan ni. Orang sini panggil berteriak, menjerit. Orang Kelantan kalau berteriak, menjerit itu dipanggil menangis. Berbeza bahasa. Tapi orang Kuala Lumpur ini, yang iqu ini ialah berteriak, memanggil daripada jauh. Seperti semisalnya orang-orang yang memanggil daripada jauh. Panggil siapa? Bima, kepada yasma'u, orang yang tidak boleh mendengar. Umpama orang yang diajak belajar Al-Quran, dia tak nak ini. Umpama orang menjerit, orang memanggil kepada orang yang tak mendengar. Tafsir mengatakan makhluk yang tak mendengar ini ialah binatang. Tak mendengar ini bukan tak mendengar, tak memahami. La yasma'u, tidak mendengar. Mendengar maksud mendengar dan faham. Jadi tafsir mengatakan orang yang makhluk yang paling dekat sekali dengan orang yang dengar tapi tak faham ini
tak mendengar, maksud dia ialah tak faham, ialah binatang-binatang. Maka Allah umpamakan orang yang tak nak kepada diajak kepada amalan yang benar itu umpama memanggil binatang. Betul tak binatang tak mendengar? La yasma'u. La yasma'u, tak mendengar illa kecuali du'aan wa nida'a. Du'aan ini ialah apa tu, panggilan yang jauh, dan wanida ini seruan. Panggilan dan seruan. Tak faham kalau kita dengar ni du'aan wa nida'a. Kalau ikut telaki kita dengan Maulana Nadi, du'aan ini ialah panggilan yang slow. Kalau kita panggil kambing, bek, slow. Bek, kambing, bek. Maknanya panggil slow, panggil kuat. Du'aan, panggil slow. Wanida'a, panggil kuat. Sebab tu, bila kita, kucing ke kambing ke tahu. Bila kita panggil slow, dia tak lari. Dia mari dekat. Tapi kalau kita jerit dia kuat, dia lari. Pasal apa? Binatang ini hanya tahu, bagi dia, otak dia, kuat ataupun slow. Sekatu je. Lebih lagi dia tak faham. Tapi kadang-kadang ada juga tengok dalam YouTube dah, kucing menari dah, tikus menari. Adakah dia berfikir? Tak ada. Menari ataupun ikut suruhan tadi, bukannya dia berfikir. Bukan dia mengetahui, dia cerdik. Dia hanya mengikuti amalan-amalan saja. Binatang macam itulah. Kalau diasuh dia pukul sekian-sekian, dia datang. Pukul sekian-sekian dia keluar. Pukul sekian-sekian dia berlari. Dia boleh buat. Tengok orang melatih kuda, melatih kucing, melatih anjing, berbagai-bagai bentuk binatang. Itulah binatang. Tetapi dia sepatutnya dia hanya mengetahui orang panggil dia kuat dan panggil slow. Ayat ni illa du'a wa nida'a. Kalau dia panggil kuat, sekatu dia tahunya. Maka nak cerita ni, apa ibrah untuk kita? Ibrah untuk manusia pun yang tidak ada neraca Al-Quran pada dia, maka dikhawatiri amalan-amalan dia takut menjadi macam gerak-geri binatang ini yang Allah kaitkan. Orang yang tidak ada neraca Al-Quran umpama binatang, takut mana-mana perkara-perkara amalan-amalan itu tak ubah seperti budaya saja. Cukup 4 suku pergi surau, balik surau 47, pergi surau, balik surau. Itu kerja dia aja. Dia tidak usah nak menambah ilmu. Segala amalan dia kasarlah bunyi. Bunyi kasarlah. Bukan tuduh orang yang tak ada ilmu ini seperti binatang, tapi Allah kata semacam itu. Orang yang tak nak beramal ini Allah umpamakan seperti binatang. Lepas tu ayat yang lain, kal an'am bal adallu. Mereka yang tidak ada neraca Al-Quran ini seumpama binatang ternakan, bahkan lagi teruk lagi daripada binatang ternakan. Ini pengulangan ayat-ayat yang seumpama itu. Maknanya, kalau kita rasa nak marah bila Allah panggil kita binatang ini, untuk apa? Kalau kita mati lagi teruk daripada binatang. Binatang setakat dia mati, habis dah. Selesai masalah dia. Tapi kita kalau mati, kalau tidak neraca Al-Quran, neraca kita hanya amalan yang berdasarkan syahwat sangka untuk nenek yang salah tadi, maka kita akan diseksa selama-lamanya. Itu kalau orang mati tadi menyesal, alangkah baiknya aku menjadi rumput, alangkah baik aku menjadi binatang, alangkah baik aku menjadi sekian-sekian, kalau mati aku habis semua. Tapi kita tak boleh. Dah terlanjur kita dijadikan manusia, tidak ada cara. Kalau kena seksa, seksalah selama-lamanya. Ngeri. Jadi bila Allah gelar binatang bagi golongan orang yang tak nak beriman kepada kebenaran ini, maka bila kematian dia tak berubah lagi teruk lagi daripada penghinaan sedemikian rupa. Ngeri ayat ni perumpamaan Allah, permisalan Allah berikan ini ialah betul-betul menusuk orang yang betul-betul faham, supaya kita mengubah bila ada saja menjadikan Al-Quran ini sebagai satu manual prosedur kehidupan kita. Jangan balik kuliah saja hilanglah, tunggu pula bulan depan pula. Sampai bila kita tak tahu. Sepatutnya balik nak mari tengok apa ayat malam ni. Balik tengok lagi. Besok ulang. Itu sepatutnya. Tapi kita setakat saja ala kadar saja. Takut khawatir. Bila ala kadar saja, Allah tak masukkan perasaan takut, kasih sayang, pergantungan kepada dirinya. Kenapa macam ini? Maka kenapa orang yang Allah umpama binatang ini, adakah dia bodoh, adakah dia tak ada? Bukan. Sebenarnya ayat ni huraian dia summum. Mereka sebenarnya pekak
Peka apa? Peka dengan kebenaran Al-Quran. Itu je. Pasal saya sebut Al-Quran kerana Al-Quran merupakan sumber agama. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu wahyu. Maka saya tafsirkan sebagai orang yang peka Al-Quran. Bab perkara dia mendengar. Kalau cerita bab bola ke, cerita bab nyanyi ke, jauh dia dengar dah. Cerita bab politik ke, dah 3 kedai dia dengar lagi. Tapi cerita bab Al-Quran tak masuk. Tak ada rasa manis, tak ada rasa nak, ataupun ala kadar. Ini takut ni. Dia peka untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada usaha nak tambah, nak gali, nak cari, nak tengok tafsir, tidak ada. Dia sekadar dengar. Aja tu lah. Dengar, tak nak ambil ibrah, tak nak ambil pengajaran, tak nak beramal dengan dia tadi, itu peka tadi. Yang kedua, umyun. Mereka juga buta, tak nampak Al-Quran, tak faham. Cerita macam mana pun macam tu je. Nampak tak? Pasal dia, Allah tak buka hati dia. Kerana Allah peka sebenarnya, ada hijab. Bisu, dia bisu. Kadang-kadang nak bercakap bab-bab, kalau kita tak bisu, setiap saat cuba bercakap dengan ayat-ayat Allah, bercakap tentang surah-surah, bercakap tentang ibrah. Itu sepatutnya barulah tak bisu. Tapi perkara lain dia hebat. Dia tak buta. Bisu. Lepas tu yang ketiga, umyun, buta. Maknanya tuli, bisu, buta sifat-sifat alat panca indera kita ini. Maknanya Allah jadikan panca indera kita ini untuk apa? Pertama sekali untuk dengan ayat-ayat dia. Tetapi kita tak gunakan panca indera kita ini untuk ayat dia. Kita gunakan panca indera kita ini untuk perkara-perkara lain selain pada dia. Itu dipanggil binatang tadi. Binatang tadi pagi-pagi balik, petang dia keluar, tengah hari dia balik. Itu saja. Tapi akal dia tidak ada. Tidak ada nak cari ibrah, nak beramal, nak menambah, tidak ada. Tapi kalau orang menggunakan dalil Al-Quran, setiap masa dia cari bagaimana cara aku boleh buat pahala? Bagaimana cara aku boleh mengampunkan dosa aku? Contoh, besok hari Jumaat. Dah tahu dah, setiap hari Jumaat, setengah jam atau 14 minit sebelum masuk maghrib, time doa makbul. Sepatutnya tunggu. Setengah jam sebelum masuk maghrib, tunggu di surau, tunggu di masjid, atas jadah dengan air wuduk, berdoa. Pasal ketika itu tidak ada doa yang tidak dimakbulkan. Kenapa tak berusaha? Nampak tak? Kerana jahil ilmu. Pertama. Yang kedua, degil tak apa. Esok sempat lagi. Jumaat depan sempat lagi. Dah tahu dah. Itu makbul doa. Setengah jam sebelum masuk maghrib, kitab-kitab Imam Malik kita belajar, tidak ada perkara yang Allah tak makbulkan. Kenapa tak guna? Minta apa-apa saja. Lagi banyak minta, lagi Allah suka. Tapi kita ditutup untuk buat perkara-perkara ini. Ini saya samakan untuk diri saya sendiri ni. Kalau tidak, nak maghrib terbakar sampah lagi. Sepatutnya kena ubah lah. Saya kena ubah sendiri lah. Maknanya setengah jam tu datang. Yang lepas-lepas kita lupa. Berdoa. Minta apa-apa keperluan kita. Nak keperluan akhirat. Itu maksudnya. Maka tetapi summum bukmun umyum, peka, tuli, bisu atas perkara-perkara ni. Tak berminat, tak nak ajak kawan-kawan. Maka la yaqilun, mereka tak faham, mereka tak fikir pun perkara-perkara nak menambahkan amalan, nak mengurangkan dosa, nak pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kita rasa memadailah dengan amalan-amalan kita, kita nak menggandakan. Sepatutnya kita ni semakin tua, kita makin tambah. Makin tua, makin tambah. Tapi kita ini ala kadar saja. Makin kurang ataupun mendata saja. Tak takut dengan Allah. Tak takut dengan ayat-ayat Allah yang mengancam kita untuk kembali dengan dia. Dan dia akan persoalkan kita tentang ayat-ayatnya. Jelas kan? Saya rasa dah jelas dah tu ayat tu. Dah betul-betul kena atas, panggil kena atas motek dah. Kena atas perangai kita sendiri yang malas sangat nak mengamalkan benda yang sahih daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis yang sahih ataupun amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi. Orang macam inilah, ajak macam mana pun mereka tak dengar kerana ada hijab, mereka ditutup. Khatamallahu ala qulubina, alam ayat-ayat yang lain kan. Maka bila kena dari kita,
Bertobatlah. Wahai Allah, sebelum ni aku rasa macam ni. Minta maaf dengan insya-Allah. Allah akan buka segala-gala balik insya-Allah. Semoga Allah buka kita untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu 171. Tengok ayat 172 pula. Ayat 72, tengok dulu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada thayyibah, benda-benda yang baik. Ini ayat ni sebenarnya pengulangan ni. Dipanggil istilah kita dipanggil i'adah. Dulu kita belajar ayat sebelum ini saya masih ingat lagi ni. Saya masih ingat lagi kita belajar baru ni 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai sekalian manusia, makalah apa yang baik daripada halal lagi baik. Itu maksudnya. Maknanya dipanggil bila ada dah ayat sebelum itu, kita jumpa balik, kita panggil istilah i'adah, pengulangan semula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila ayat 168 Allah ceritakan bab syirik amali. Allah nak perkenalkan syirik amali, syirik dalam melakukan amalan. Maka ayat 171, ayat 172 ini ialah pengulangan semula. I'adah syirik amali. Pengulangan semula nak tahu apa dia syirik amali. Pasal Al-Baqarah ada syirik amali, syirik intiqadi. Syirik amali, syirik amalan kita. Syirik intiqadi ialah syirik dalaman kita. Tengok ni ya. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu makanlah kamu min thayyibati, dari makanan yang baik-baik. Kenapa Allah kata makanlah kamu? Nak makan mana kalau tak ada? Allah yakin kita semua rezeki ini dia dah bagi dah. Jangan risaulah. Ayat arahan suruh makan ini pasal rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah resah, tak risaulah. Makan. Tetapi itu perkara-perkara fiqh tu. Makan, minum baik-baik itu fiqh. Tapi kita mengaji ini nak lebih kepada perkara-perkara akidah. Bila nak kaitkan perkara akidah, kulu di sini ialah kita kena beriktikad kulu min thayyibah, makanlah apa-apa makanan. Kalau kita nak mengaji akidah, kita kena kait dengan kulu ialah makan, beriktikad kita kena halalkan apa yang Allah suruh makan, jangan mengharamkan apa yang suruh makan. Itu maksudnya kita beriktikad. Sebelum kita makan, kita beriktikad, oh Allah halalkan, boleh makan. Selera makan tak selera makan itu lain cerita. Dah, selera lain cerita. Belut boleh makan contohnya. Kita kena iktikad, oh boleh makan, halal makan ni. Tapi kita tak percaya kan, takut-takut serupa dengan ular, lain cerita. Tapi kita kena beriktikad, kita boleh makan. Iktikad syirik, apa dia syirik amali dia? Kita membuat pantang larang, tak boleh makan benda-benda yang halal ini. Tak boleh makan rebung. Pasal apa? Pasal dia keturunan raja buluh betung. Keturunan dia asal anak buluh tu. Tak boleh makan. Kalau makan, menjadi bencana dengan dia. Kalau orang bersilap, tak boleh makan benda berdarah. Tengok tu. Dia buat pantang larang. Sedangkan Allah halal. Boleh makan ayam. Oh, tak boleh. Ayam ada darah. Tak boleh makan ayam hitam. Pasal ayam hitam keturunan dia reka berbagai-bagai bentuk syariat yang mengharamkan apa yang Allah halal. Itu i'tiqad. Bila Allah kata kulu min thayyibah, makan apa-apa yang kamu nak makan, makan semualah. Tapi kalau dalam asbab dibenarkan. Contohnya orang kena jantung, tak boleh makan lemak. Hasil penyelidikan doktor, memang lemak, dia kata minyak meninggikan kolesterol, itu dibenarkan. Maksud di sini ialah perkara-perkara luar asbab yang tak mampu dipikir oleh manusia. Apa kaitan ayam hitam dengan ayam kuning? Kita boleh makan ayam hitam kerana kita buat mereka lah sekian amalan. Ilmu persilatan ke ilmu ilmu orang ditimpa sakit ke, pergi berubat dengan boleh, tak boleh makan sekian 40 hari. Tak boleh makan ikan laut 40 hari, tak boleh makan ikan kepala bola 3 bulan sebagai contoh. Dah, kita reka sendiri. Tapi akidah
Kulu min makan apa? Itu maksudnya kena jaga-jaga ni. Bila kita ada pantang larang makanan yang luar asbab ini, kena makanlah, kena usahalah. Cuma kadang-kadang adalah orang katalah, bagaimana kalau kita bela ayam, jadi kita rasa kesian nak makan ayam tersebut, kita tak makanlah. Itu tak apa, pasal kita berantikad boleh makan ayam tadi, tapi tak pecah liu. Tak kesian belah nak makan, itu lain cerita dalam asbab. Tapi ini kita berantikad. Jangan berantikad takut-takut menjadikan kesyirikan kita bila kita berpantang. Syirik amali kerana berpantang dengan makanan yang Allah halalkan, kita kata haram. Makanan yang Allah kata haram, kita kata halal. Itulah kita buat syariat sendiri. Atas waktu itulah orang belajar dalam Allah, dia kena membenarkan apa-apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ni lah dalam surah At-Taubah, bangsa apa tu Nasara pergi jumpa Nabi ketika sebelum dia masuk Islam. Nabi kata orang Nasara bertuhankan ulama dia. Tanya Nabi, wahai Rasulullah, dulu semasa kami belum menerima Islam, kenapa kamu mengatakan kami ini menyembah ulama-ulama? Nabi jawab, kamu menyembah ulama kerana kamu mengikut apa yang ulama kamu kata. Benda yang Allah kata halal, ulama kamu kata haram. Benda yang Allah haram, ulama kamu kata halal, kamu ikut dia. Maka itulah sembah, itulah syirik. Nampak tak? Jadi kita kalau belajar dengan orang yang salah, belajar orang yang buat hadis-hadis palsu, terjemah Quran palsu, maka kita ikut ulama. Macam itulah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyangkut diri kita ni kepada orang tak ditampak, usul periksa dengan mencari dalil dan bukti. Jelas kan? Maka kena beringat ni, kena beringat syirik amali ini. Itu bab akidah lah. Maka ayat semacam ini, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyiba, maksud makan sini makan dengan akidah dulu. Akidah kena yakin benda tadi adalah halal, maka makan saja. Yang kedua, ma razaqnakum, segala makan itu Allah yang bagikan. Kena yakin daripada rezeki yang Allah rezeki kepada kamu. Tadi ayat tadi dah. Maka bila Allah suruh makan, segala rezeki ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrah kat sini? Ibrah di sini bila kita kena yakin bahawasanya bila kita berniaga, bila kita bekerja pun, yakinlah rezeki itu bukan hasil kehebatan kita. Rezeki itu bukan hasil kepada kita. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia beri kepada kita untuk menguji kita. Kadang-kadang dia beri untuk melimpah ruah. Sejauh mana hamba aku bersyukur dengan aku bila aku bagi rezeki dia melimpah ruah. Kadang-kadang aku tarik rezeki dia, aku sesakkan dia, maka adakah dia sabar dengan ujian aku ini? Pasal ma razaqnakum, aku yang bagi rezeki tersebut. Allah menjaga pintu rezeki ini. Maka untuk orang yang diberi rezeki mewah ini, maka Allah kata washkuru lillah, bersyukurlah dengan aku wahai hamba. Makanlah, minumlah segala aku bagi rezeki dengan kamu tu, bersyukur dengan aku. Cara mana? Bersyukur dengan aku ialah menambahkan ketaatan kepada aku. Itu je. Tanda syukur ialah menambahkan ketaatan. Dulu kita sembahyang fardu saja, sunat tak belajar atas sembahyang, maka mulai hari ini tambahlah solat-solat sunat. Dulu tak pernah pergi bangun tahajud tengah malam. Jadi bila Allah bagi rezeki, bangunlah tengah malam untuk membuat solat-solat tahajud. Dulu jangan-jangan baca Al-Quran. Bila Allah bagi rezeki, tambah kecukupan dengan menggandakan pengajian Al-Quran. Itu maksud bersyukur. Sama ada qalbi atau badani, itu tanda kesyukuran kita. Nak bersyukur dari segi kata-kata, nak bersyukur hati, nak bersyukur ibadat-ibadat badan ni, itu amat-amat dituntut. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah pasal Allah yang bagi kamu segera tadi. Maka in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu demikianlah bahawasanya kepada Allah yang kamu ta'budun, beribadat dengan dia, tidak ada ilah-ilah yang lain, hanya kepada Allah saja. Pasal Allah yang buat syariat, menghalal haram Allah buat. Jangan kamu ikut orang lain kata halal, orang lain kata haram, sebagaimana ulama-ulama Nasara tadi. Jelas kan? Ini maksud dia. Ayat dipanggil ayat apa tadi? Dua wajah.
tauhid ataupun akidah dan juga fiqh. Kalau fiqh, makan makanan halal, dak thayyib, baik macam mana, baik itu diperlu cara sumber-sumber yang baik, Allah bagi rezeki dengan dia. Kita cuba kaitkan dengan akidah. Yang penting lagi akidah kita kena meletakkan i'tiqad, kita beriktikad barang-barang ini adalah harus dimakan. Jangan kita buat syarat biru menghalalkan apa-apa yang Allah haram, mengharamkan apa-apa yang Allah halal. Ibrah untuk kita tinggal pantang yang di luar asbab. Ayat 173. Ayat 173 ialah huraian kepada ayat 172. Huraian dia bagaimana Allah bagaimana Allah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Ini dipanggil ini bab usul muamalah, usul dalam makan minum, usul. Banyak orang salah faham ini. Kenapa dia panggil usul ibadah, usul muamalah? Ini usul muamalah, usul ibadah. Setiap perkara itu adalah haram kecuali ada dalil. Itu bab ibadah. Tapi ini usul ini pula, setiap benda adalah harus kecuali apa yang Allah haramkan. Berbeza, dia berbeza usul. Tengok ayat dia. Tengok usul makan ni, usul muamalah ni. Innama sesungguhnya apa? Sesungguhnya harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya mengharam atas kamu, harrama, Allah mengharamkan ke atas, dia mengharamkan apa dia? Alaikum, ke atas kamu, al-maitah, bangkai. Yang pertama, sesungguhnya Allah cerita semua lain kamu boleh makan kecuali bangkai, benda mati. Ini ayat ni. Yang kedua, waddama, itu darah yang mengalir, walahmal khinzir, daging khinzir. Lepas tu wama uhilla bihi li ghairillah, apa yang kamu sembelih tidak sebut nama Allah, ataupun apa yang kamu sembelih bersama-sama dengan Allah. Nama Allah sebut, Allah pun sebut juga. Empat perkara yang Allah haramkan. Yang lain haruslah. Tapi benda lain banyak lagi Allah haramkan, cuma dalam konteks kerajaan, dalam konteks arak jahiliah. Arak jahiliah, empat perkara ini dia halal. Jadi Allah nak membentuk, nak membatalkan resam arak jahiliah yang menghalalkan bangkai, yang menghalalkan darah yang mengalir. Mereka juga menghalalkan mengharamkan khinzir. Mereka juga menghalalkan sembelih binatang atas nama roh malaikat ke jin ke ataupun apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara. Kenapa empat perkara saja? Empat perkara ini Allah nak memahamkan tentang arak jahiliah. Nak tengok perkara lain lagi, usul dia banyak dalam hadis-hadis Nabi lain lagi. Ikut mazhab kita, binatang yang makan maging, binatang yang mengejar dengan kuku ke dengan taring ke binatang maging tu banyaklah dalam mazhab kita yang makanan-makanan yang diharamkan. Bab ini untuk Arab ini hanya empat perkara ini saja. Nak detail lagi kena baca kitab-kitab yang lain. Dalam Al-Quran untuk Arab jahiliah nak membentuk kesamaran mereka atau membentuk resam mereka, Allah kata ini haram. Kenapa kamu menghalalkan perkara ini? Yang pertama apa tadi? Bangkai. Orang Arab pelik. Muhammad ni pelik lah, dia kata. Dia tak makan bangkai. Ajaran agama dia. Dia kata agama Nabi Allah Ibrahim percaya dengan Allah. Bangkai, dia kata, yang dia sembelih dia boleh makan. Yang Allah sembelih dia tak boleh makan. Mana besar Allah dengan dia? Tengok ni pandangan dia. Pasal orang Arab jahiliah memikirkan binatang yang kena lenggek kereta ke, mati tersepi ke, Allah yang sembelih. Dia kata macam tu. Mati Allah yang mematikan dia. Dia percaya. Tapi yang ayam hidup ni Nabi sembelih, kita sembelih ni, dia kata manusia sembelih, mana lebih besar? Tengok. Dia menggunakan hujah akal dia. Dia menghujah akal dia lebih mendahului wahyu. Sepatutnya bila Allah arah macam itu,
Dia taat sajalah dalam wahyu macam itu. Tapi dia menggunakan akal untuk mencari, memikirkan faedah ataupun kebaikan-kebaikan daripada memakan bangkai tadi. Nah, dia tak fikir ketaatan itu paling utama, wahyu utama, dia tak fikir macam ni. Saya selalu dengar berulang kali bab ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia buat syariat ini ialah menguji ketaatan. Dalam satu cerita lah, bukannya riwayat, bukannya hadis, bukannya tafsir ni. Cerita bagaimana supaya kita boleh faham syariat yang Allah turunkan ini. Maka dalam satu negeri tadi ada seorang raja. Raja ini bagus sangat, makmur negeri dia. Maka dia ada ramai menteri-menteri yang taat dengan dia. Jadi dia nak tahu betul ke tak betul menteri dia ni taat dengan dia. Maka dia pun buat satu strategi. Apa strategi dia? Dia berpanggil menteri dia, wahai memandaku semua, aku ada satu kerja ini pagi. Apa dia kerja? Aku nak bersihkan air kolam. Satu kolam depan istana tu, dia nak bersihkan kolam tersebut. Boleh semua menteri kata, oh itu kecil punya hal saja. Maka dia beri alat untuk mengeluarkan air dalam kolam tersebut. Dia beri apa? Raga. Kalau kita raga durian, raga bakul yang ada lubang tadi, dia beri pada menteri-menteri dia. Maka menteri pun fikirlah, apa raja ni? Bila raja keluarlah, dia bincang sama-sama menteri tadi, ini tak boleh, ini bodohkan kita ni. Mana boleh buat keluar air dengan raga macam ni? Mana melekat air? Tapi seorang menteri tak apa, kita buatlah. Dia kata, arahan raja. Kamu buat seorang, kami lari semua. Dia lari semua, tinggal seorang tadi. Maka selepas tu raja mari jumpa balik. Wahai menteri yang buat kerja ni, mana kawan-kawan kamu lain? Dia tuanku dia balik semua dah. Kenapa? Pasal kerja bodoh, dia kata. Kerja dia buat apa? Kerja sia-sia. Angkut air dengan bakul, mana boleh? Habis kamu, kenapa kamu bodoh kerja juga? Saya bukan bodoh. Saya menaati apa yang tuanku arahkan. Saya hamba. Bila tuanku arahkan, saya ikut saja. Maka itulah. Nak ceritanya, nak suruh kita faham bagaimana kita dengan Allah. Jangan tanyalah kenapa khinzir haram, kenapa anjing kena samak. Tak payah tanya. Pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Bila Allah kata baik, baiklah. Jangan tanya asbab dia. Bila kita kaji asbab, kenapa tak boleh makan khinzir? Dalam khinzir itu ada kuman besar, ada kuman kecil. Maka kita telah mendahului akal daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terbalik. Ini Mu'tazilah. Dia mendahului akal daripada wahyu Allah Subhanahu. Dia banyak tanya, banyak soal. Kenapa ni, kenapa tu, banyak. Maka bila Allah perintahkan, ikutlah, pasal Allah amat menyayangi kita semua. Umpamalah mak bapak kita lah, mak kita lebih-lebih lagi. Dia sayang sangat dengan kita. Dah, sayang sangat kita. Tapi dia suruh kita kerja juga. Dah, bila mak bapak suruh kita kerja, adakah tanda dia tak suka kita? Dia suruh kita kerja dalam lingkungan anak lah. Anak dia umur 5 tahun. Anak pergi ambil air sikit ke dapur. Dah, maknanya dia suruh anak tadi mesti dalam tempoh kekuatan anak. Maknanya secawan atau segelas saja. Tak mungkin dia suruh anak dia angkat 3 baldi. Mana larat dah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah dia ialah dalam kemampuan hambanya. Tapi kenapa hamba ini zalim, degil sangat, tak nak taat kepada Allah Subhanahu atas setiap syariat yang dia keluarkan? Nak tanya, nak berdalih dengan berbagai-bagai lagi. Habis panjang maitah kita ni. Yang kedua, waddam, darah yang mengalir. Orang Arab ini suka makan darah, sedap. Saya tanya juga Cina-Cina yang suka makan darah ni, lemak, manis, campur dengan apa-apa makanan. Bila tak tu, dia jadi lazat, dia kata. Dengan bau dia, dengan rasa dia, lemak manis. Tapi Allah haram. Orang Arab ini suka. Setiap makanan dia simpan darah. Dia akan tabur darah, dia akan cair, dia akan beku, cairkan balik, dia akan tabur. Maka tak boleh, pasal Allah kata haram. Tapi dia kata halal. Kecuali darah yang tak mengalir macam hati, ataupun darah dalam daging tu dibenarkan, diharuskan. Tapi darah yang mengalir tak dibenarkan. Walaupun buat macam mana untuk beku pun tetap hukum yang haramkan. Sedap macam mana pun kena buanglah. Lepas tu walah mal khinzir, dan daging khinzir. Bila disebut daging khinzir ini, kalau orang tengah orang tanya ni, kalau orang
yang Mu'tazilah tadi, akal dia lah. Oh, daging saja. Kuku, ekor khinzir boleh ni. Buat sup ekor. Pasal ayat Quran kata daging saja. Tak boleh. Tafsir mengatakan walahmal khinzir, daging khinzir termasuk semua sekali yang berkaitan dengan khinzir, bulu khinzir, ekor khinzir, kepala, semua sekali termasuk walahmal khinzir. 3. Lepas tu yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maknanya apa tu? Apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bersama-sama dengan Allah, dia sebut juga ini untuk Allah, ini untuk sesembahan-sesembahan yang lain lah. Maksudnya dia sembelih tadi untuk persembahan-persembahan tentu. Banyak kita ni orang kerja kontraktor kan, orang kerja kontraktor, dia menyembelih binatang, boleh projek besar 300 juta 400 juta, sembelih lembu di tapak projek. Kononnya tak kacau anak cucu nak buat kerja ni. Tak boleh. Kalau kita niat kat situ bukan untuk kerana Allah Subhanahu wa taala, tak boleh makan daging. Pasal apa? Pasal kita sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun bersama-sama dengan Allah kita niat bismillah juga, tapi dalam sama dia menyebut juga untuk selain Allah pun dia niat juga. Maka tak boleh. Sini tak dibenarkan, tetap haram. Jangan buat itu. Jangan potong ayam nak buat projek rumah, potong ayam hitam dah. Kononnya cepat projek hujan tak turun, pekerja tak lari. Tak boleh, tak boleh makan benda-benda macam tu. Semula mesti atas nama Allah. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i kata kita insya-Allah cepat ni. Kalau terlupa nama Allah, mazhab Syafi'i dibenarkan. Pasal kita dah niat itu dibenarkan. Walau mazhab lain ada juga yang keras, tapi mazhab Syafi'i kalau terlupa dibenarkan juga untuk makan itu. Ada perbahasan-perbahasan dia lah. Wala bagaimanapun itu diharamkan. Wala bagaimanapun ada keringanan dia. Wala apa dia? Famanit turra. Kalau kamu famanit turra, maka barang siapa yang darurat. Barang siapa yang ada masalah ketika tu. Famanit turra, barang sesiapa yang terpaksa, kalau tak makan dia mati sebagai contohnya, maka ketika itu dibenarkan. Tapi dibenarkan pun ada syarat-syarat dia. Apa syarat dia? Ghairu baghin. Janganlah rasa dia ghairu, bukan kerana nak rasa lazat dia tu. Mentang-mentang dia terpaksa makan, dia makan pulun habis-habis. Satu periuk dia makan khinzir. Tapi sepatutnya jangan nak rasa khinzir itu, lazat dia tu. Makan untuk mengelakkan dia mati. Kalau tak makan khinzir tadi, dibenarkan makan. Syarat pertama, jangan nak menikmati kesedapan, tidak dibenarkan sama sekali. Makan ala kadar untuk menyelamatkan nyawa kita ketika itu saja. Pertama. Yang kedua, wala adin. Wala adin ini maknanya jangan kamu melampaui batas. Mentang-mentang ada daging khinzir, pagi, tengah hari, malam, tengah malam dimakan, dibalun. Pasal ni boleh dia kata. Boleh pun bersyarat sekadar menjaga nyawa mereka saja. Bila Allah bagi keringanan macam ini, kita jangan tak guna, kena guna. Contoh, kalau kita sakit, hampir mati, tak ada makanan, yang ada khinzir tadi. Kalau kita tak makan, kalau mati, ulama tafsir mengatakan kita berdosa mati kalau tak makan khinzir tadi. Jangan sekali-kali, aku sanggup mati demi makan khinzir, tidak sekali. Kalau mati kerana tu berdosa. Pasal apa? Pasal syarak kata demikian. Boleh maka kita kena buat. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu ghafurun, Allah itu maha pengampun di atas kesilapan kita. Pasal dia beri keringan tadi, maka dia akan ampun segala dosa kita, bertobat dengan dia, dan rahim, dan kesian belah dengan kita bila kita taat dengan segala arahan-arahan dia, menghalalkan apa yang Allah halal, mengharamkan apa yang Allah haram. Maka ketika itu Allah kesian belah dengan kita, taat dengan dia, maka dia tak sanggup lagi melihat kita menderita bila kita pergi menemui dia di hari akhirat. Satu ayat boleh? Satu ayat lagi Satu ayat lagi lagi 10 minit boleh kok. Lama tak mengajar. Dan segala perkara-perkara hukum halal, usul muamalat tadi dah yang Allah cerita tadi, semua tadi ada dalam Al-Quran.
adalah kitab Al-Quran, adalah hadis. Yang menjadi masalahnya, masyarakat tak tahu. Ini punca dia. Ramai orang tahu. Pasal apa? Kejahilan tadi. Yang pertama. Yang kedua, orang tahu, dia tak nak beramal, dia degil. Dua perkara. Dah adalah kitab Quran, dah adalah hadis. Tapi puncanya ialah masalah masyarakat degil ataupun sombong tadi. Tamalah. Yang kedua, punca degil sombong tadi ialah kerana ada kepentingan dunia. Yang mengajar kitab, yang mengajar kitab Quran, yang mengajar hadis, ada kepentingan dunia. Dia nak menyembunyikan perkara-perkara yang sebenar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar kepentingan dunia dia. Ayat ni ialah ayat dipanggil ayat Zajrun. Allah menegur. Zajrun ialah Allah menegur golongan-golongan yang cuba tidak cerita hal mengenai kitab, atau mereka kitab ataupun tidak menyapa kitab. Tengok bahaya ni. Orang belajar tak mengajar, bahaya. Orang belajar tahu menyembunyikan ada kepentingan dunia pun bahaya. Dua-dua bahaya. Tak belajar pun bahaya, belajar tak menyampai pun dalam keadaan kritikal. Takut ini yang Allah tegur ni. Golongan-golongan termasuk kategori menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu, sama ada tak cerita pun berdosa, cerita benda salah pun berdosa. Ni cerita dia ni. Takut-takut tak cerita yang benar tadi, boleh makan sekian, pantang sekian-sekian tadi. Maka tengok ayat 74. Innallazi, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan. Yaktumunya menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Ma anzalallahu minal kitabi, apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya untuk kita, kitab Al-Quran. Tafsir bab ini, menyembunyikan ilmu Allah ini dua perkara lah. Yang pertama, orang yang reka matan. Yang kedua, orang reka tafsir. Yang ni, dia tak belajar tafsir. Dia pergi tafsir menggunakan akal dia. Allah maksud lain, Nabi nak lain, dia pergi cerita menggunakan akal dia. Itu pun masuk menyembunyi juga. Yang kedua ialah orang yang reka dari segi matan dia tadi. Tapi kita janganlah pasal Al-Quran terjamin. Yang banyak orang tipu ialah dari segi tafsir dia tadi. Pasal untuk memenuhi kehendak dia. Maka orang-orang innallazina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitabi. Apa yang Allah turunkan dalam kitab dia? Apa dia? Sebenarnya orang yang buat perkara ini, orang yang ataupun dapat ilmu, tak cerita ke orang ilmu itu. Hak dia ni, hak aku ni, hak keturunan aku, tak boleh cerita ke orang ni. Tak boleh. Termasuk kategori orang yang menyembunyikan juga. Orang yang menyembunyi macam ini, maknanya hak Quran, hak wahyu ini tidak disebar pada masyarakat. Masyarakat tak tahu yang mana benar, yang mana tak benar. Pasal apa? Pasal terbantuk penyebaran wahyu. Maka untuk orang macam ini, Allah tegur dia. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka telah menjual kebenaran ayat-ayat kami dengan nak dapat thamanan qalila, harga yang amat-amat sedikit. Tengok Allah kata qalilan. Orang berniaga dengan Al-Quran, tipu Al-Quran, mengajar benda tak betul, mengajar hadis palsu, mengajar tafsir palsu, mengajar amalan-amalan akidah yang songsang ini, sebenarnya mereka menjual ayat Allah dengan thamanan qalil, harga yang amat-amat murah. Tak kisahlah dari segi kewangan ke, dari segi kuasa ke, dari segi pengaruh ke, apa-apa saja. Pasal maksud wayashtaru ini urus niaga, urus jual beli. Urus jual beli dulu, sama ada barang dengan barang ke, barang dengan duit ke, barang dengan kuasa ke, apa-apa saja. Kalau kita betul, pangkat tak naik ke, kita tak betul, orang pulau kita ke, mana apa-apa saja yang cuba ikut tu, maka seolah-olah thamanan qalila. Walaupun pangkat besar sekali, walaupun jumlah wang yang besar sekali, tapi Allah tetap panggil thamanan qalila. Benda yang kecil saja. Kenapa? Nak kaitkan dengan dunia ini, beratus-ratus bilion dunia ini pun, 1/10 dunia pun masih qalilan. Nak berbanding dengan akhirat, walaupun sikit tak terperi kehebatan, kebesaran, keindahan akhirat. Sebab tu setiap
dalam Al-Quran bab dunia qalilan, yang kita kejar, tak tidur siang malam, tak ibadat siang malam ni, rupa-rupanya thamanan qalila, kecil sangat. Maka amat malang orang yang mengajar buat berbagai-bagai ajar agama palsu dah, mengajar palsu itu, tapi dapat dunia rupa-rupanya dia rasa besar saja, rupa-rupanya di sisi Allah kecil sangat, samanan qalila. Boleh dunia kecil saja, hebat macam dunia pun, pengaruh beratus-ratus juta, dapat follower pun, kalau dia popular macam mana pun, dapat dunia ini hanya samanan qalila. Jangan gembira lah. Dia berbangga dengan saya 1 juta follower, tak akan salah. Sedangkan hari-hari duk mengajar di palsunya. Duk reka cita-cita maru-maru, tapi popular. Tapi rupa-rupanya 1 juta follower pun thamanan qalila. Baik kita ada 100 orang follower cukup, pasal kita benar betul, pasal kita nak akhirat tadi. Jangan berbangga dengan follower yang ramai lah. Tapi yang penting benar-benar. Kalau tidak, thamanan qalila. Ulaika, mereka itu. Siapa? Orang yang nak dunia tadi. Orang yang nak mengajak, nak jual apa tu, kitab tadi, jual ilmu tadi, sembunyi ilmu tadi. Apa jadi ni? Ma yakuluna fi butunihim illan nar. Ini dipanggil ayat tahwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Allah kata, mereka yang buat perkara-perkara tadi demi untuk dunia, dia sanggup berbohong atas nama Allah, dia sanggup berbohong atas nama Rasul, maka segala pendapatan dia, segala urus niaga dia, segala diri dia tadi, Allah kata apa? Mana tadi ayat tadi? Ma yakulu fi butunihim, mereka makan dalam butunihim, perut-perut mereka, illan nar, melainkan api neraka dalam perut mereka. Itu je, tak ada lain. Segala dalam perut mereka, hati, perut, pedal, limpa, semua penuh dengan, akan dibakar dengan api neraka. Itu selayak bagi mereka saja. Maka ayat ni kalau kena bab orang yang tak menyebarkan ayat-ayat Allah, lebih bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, orang yang menipu ayat-ayat Allah, menipu hadis-hadis, maka dalam perut mereka, maka pasal apa dalam perut mereka? Pasal rasuah ni. Dia berkaitkan, dia nak yang samanan qalila tadi, sama ada kuasa ke, pengaruh ke, duit ke, itu rasuah. Rasuah kuasa, rasuah duit, rasuah pengaruh tadi, rupa-rupanya rasuah yang mereka buat tadi sebenarnya dalam kehidupan mereka penuh dengan dibakar ilan nar. Tak ada makanan, tidak ada apa-apa kecuali dibakar dengan api neraka saja. Takhwif, ayat ancaman akhirat. Jadi bila mereka mati nanti, dibakar dengan api neraka, maka yang lebih teruk lagi, wala yukallihimullah, tidak akan bercakap Allah pada mereka kecuali cakap yang amat-amat keras. Allah cakap dengan mereka pun tengking saja. Allah akan tengking mereka ya. Dalam ayat Al-Quran, surah apa dah? Ayat Quran surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, bila mereka dihumban ke dalam neraka, maka Allah tanya dia, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka? Di dunia dulu tak ada kau orang ajar ayat-ayat aku supaya kamu beramal dengan ayat aku. Ada, tapi kami degil berbagai-bagai cara lah. Wahai Allah, kembalilah aku ke dunia, aku nak beramal dengan yang benar. Maka Allah kata apa? Apa tu? Cuba tengok ayat tu. Lupa lah. Qala, cuba tengok sikit ya. Untuk surah Mu'minun. Surah yang 23. Nak tengok ayat, nak tafsir ayat tadi. Surah 23 ayat 108. Dia bermula daripada ayat ni lagi. Dia bermula daripada ayat 104 ya. Saya ringkas ya.
talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Api neraka bakar mereka dan tinggallah mereka dengan muka yang cacat, terbakar semua sekali tadi. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Sampai kata mereka, bukan ayat aku terbaca kepada kamu, kenapa kamu mendustakannya? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, aku telah dikalah oleh kecelakaan kami dibisik tipu oleh syaitan semualah. Kami jadikan kami orang yang sesat semua sekali. Maka rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, kembali ke dunia kami. Setelah kami kembali, udna fa inna zalim, kami tak menjadi orang yang zalim lagi kalau kami kembali ke dunia. Tengok apa kata ni, nak tafsirnya, apa kata Allah? Qala apa? Ikhshahu. Tafsir mengatakan cis kamu. Perkataan yang paling hina. Cis kamu, tak ada. Tidak ada perkataan yang lebih hina daripada cis dah. Pendekar kata cis, tak ada petikan dah. Maknanya marah sangat tu. Cis kamu ataupun diam kamu. Celaka kamu hai manusia, diam kamu. Fiha wala tukallimu. Masuk kekal tu, jangan bercakap dengan aku lagi. Tengok hinanya bila orang terlibat dengan tak memenuhi tuntutan ayat-ayat Allah tadi. Ingat nak rasa-rasa malah tadi, tengoklah bagi dia jumpa dengan Allah, Allah menghina dia dengan kata ikhsyauhu tadi. Maka wala yutakallimullahu, maka Allah tak akan bercakap dengan dia kecuali cakap yang amat-amat keras, bercakap yang amat-amat menghinakan. Macam orang halal, tafsir mengatakan macam orang benci dengan anjing lah. Wala tukallimuhumullahu yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Pertama. Yang kedua, wala yuzakkihim, Allah tak akan menyucikan dosa dia lagi, tak akan bagi syafaat, tak akan tolong, kekal dengan dosa sebegitu rupa. Dua perkara. Allah bercakap dengan keras, hina dia, tengking dia. Yang kedua, Allah tak akan ampun dosa dia, tak akan memberi syafaat, tidak ada ruang lagi dia untuk menyucikan daripada dosa-dosa lagi. Hanya dia, walahum azabun alim, dan untuk dia azab neraka yang makin hari makin kuat, makin hari. Itulah kehidupan dia. Semoga Allah pilih kita tak termasuk golongan orang yang tidak belajar mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam ayat-ayat dia dan beramal dengan ayat-ayat dia. Takut khawatir punca masuk neraka jahanam. Kita baca ayat tadi pun, punca dia Allah tanya, tidak adakah orang ajar ayat-ayat aku dunia dulunya, bahkan kamu langgar perintah aku. Itu je. Langgar perintah Allah punca kerana ala kadar dengan ayat-ayat Allah. Bila ala kadar, Allah tak bagi kekuatan hati kita ni nak beriman dengan sempurna kepadanya, nak beramal dengan sempurna kepadanya. Pasal apa? Pasal hati kita ini ditutup oleh hijab. Hijab mata, hijab telinga dan hijab mulut tadi. Maka wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi du'a'ina ta'win wa dina ila sawai sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alal qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله